Dekat situ kan dia duduk seorang. Sebenarnya apa yang aku nampak, dia ada lagi beberapa budak kecil dekat depan dia tu. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada yang baru dalam channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Di video kali ini aku akan continue pada tajuk yang sama, which mean travel. Tapi kejadian ni berlaku di Penang. Sebenarnya dia bukanlah nak katakan aku travel yang orang kata betul-betul berjalan ke apa ke tak. Benda ni macam something yang kita tak plan. Sebab okay, peristiwa dia macam ni. Aku bagi tahu, aku explain sikit ke depan dia macam mana. Abang aku ni pelajar kat luar, so kita nak pergi ambil dia dekat airport. And masa hari kejadian yang kita nak ambil dia tu, dia tak berapa sihat tau. Dia jadi macam bila dia makan je dia berak, bila dia makan je dia berak. Lepas tu dia moody, macam tak berapa ada selera lah. Sebabkan dia pun tak makan. Dan mood dia, perut dia tak berapa okey. Penat pulang dia ke hospital pula, sorry, ke tandas. So dia macam sangat-sangat moody lah. Macam orang yang memang tak sihat. Jadi aku dengan kakak aku ni plan something yang kita rasa macam why not kita stay kat Penang and kita happy kan Alung. Macam tu lah lebih kurang aku panggil abang aku Alung. Jadi pada kejadian tu, masa abang aku datang kat kita orang jemput dia dekat airport tu, aku tak nampak apa-apa pun. Tapi memang betul pun abang aku sakit macam tu. Bila pergi hospital, memang doktor tak tahu nak declare dia sakit apa. Sebab kita tak dapat detect dia sakit apa tau. Sebab bila check air kencing, bila check darah semua okey. So sekarang ni, okay, ni cerita yang lepas tau. Jadi sekarang ni abang aku memang dah sembuh, alhamdulillah sihat, okey je. Cuma aku nak cerita pengalaman yang terjadi kat Penang ni. Memang kita pergi 1 hari je, tapi cerita dia yang terjadi tu yang membuatkan macam rasa macam sesuatu sikit. Okay, first tempat kita orang singgah ialah kedai makan tau. Kedai makan ni dekat Penang. Aku tak nak jelaskan dia dekat mana, nama dia pun aku tak boleh tahu. Tapi yang pasti dia food court. Dia macam food court lah, sebab banyak kedai-kedai sekitar dia and jual-jual rojak macam tu. Kalau korang macam agak itu kedai dia pun sebab dia banyak kan, so korang tak tahu mana satu kedai, so abaikan sahajalah cerita aku ni. Okay, jadi masa yang peliknya, bila kita orang pergi kat kedai tu, aku macam pelik. Dan kakak aku pun nampak macam orang sekeliling kedai, macam bukan orang sekeliling kedai, orang kedai dengan orang yang makan dekat kedai tu, macam tengok sesuatu, macam pandang. Aku tak tahu, sebab kalau bagi aku pun, aku dress up biasa-biasa je. Kakak aku pun biasa-biasa, abang aku pun biasa-biasa. Maksudnya nothing wrong. Macam tak ada pun yang orang kata pelik-pelik sampai orang macam kenapa dia tu? Macam tu. Tapi mereka tengok tu macam ada something tau. Jadi kami pun pilih lah kat satu kedai makan ni, makan kat situ. Order lah rojak apa semua kan. Pak Sembok. Tu dia. Okay. Lepas tu masa nak makan tu, tak ada apalah, makan macam biasa. And adalah beberapa kedai tu, macam aku dah nampak macam ada yang tak kena lah. Tapi aku tak nak cerita kat sini kan. Tu hal masing-masing okay. Tu biarlah mereka susah nak cerita hal-hal buat orang lain. Siapalah kita nak buka-buka aib orang kan. So biarkan je. Kejadian kat kedai makan tu memang macam tu lah. And yang pelik ni, ada satu ketika tu, ada seorang makcik ni. Dia bukanlah nak kata tua sangat pun, tapi kategori makcik lah kalau dengan aku kan. Pakai semua hitam. Pakaian dia macam lebih kurang semua hitam. Tapi aku tak berapa tengok dia dengan detail. And dia pakai macam selendang tau. Tapi depan dia tu keluar sikit rambut-rambut putih dia tu. And dia pakai cermin-mata tau. Dia pakai cermin-mata, tapi dia tak nampak macam pegang tongkat. Tak pegang tongkat, dia pegang handbag. Aku tak ingat dah kejadian tu. So makcik ni dia lalu kat depan kedai yang kita orang makan tu. Mula-mula aku rasa macam tak ada apa-apa pun. Macam tak ada, aku tak terfikir apa-apa pun. Aku tak tahu dia ni, okay, berkaitan dengan cerita yang pelik ni, aku tak tahu makcik ni sebenarnya dia ni jelmaan ke ataupun memang orang real yang, tapi ada yang tak kena sikit dengan dia ke tak tahu. Dia tengok je kat table yang kita orang duduk tu tau. Dia duduk dekat depan, kedai yang depan tu, tapi dia tengok je dekat table yang aku dengan adik-adik aku duduk lah. So mula tu tak ada pelik pun, sebab dia kan pakai cermin hitam. So kalau dipandang pun boleh jadi muka dia je pandang kat situ, tapi biji mata dia pandang tempat lain, boleh jadi kan. So aku pun macam tak nak lah macam perasan lebih. Buatlah tak tahu, makan. Settle je dah makan nak blur tu. Masa kita orang bangun tu, tiba-tiba dia macam ni kan. Lepas tu aku macam terpandang lah, kenapa dia macam tertarik sangat dengan kita orang kan. Lepas tu dia turun dengan cermin mata dia tu kan, dia macam ni. Tapi mata dia tak ada mata hitam, mata putih semuanya. Lepas tu aku terus pandang depan, aku baru tak tahu. Tapi memang kat situ, orang sekeliling yang makan meja kat situ dengan pekerja-pekerja yang kat kedai-kedai tu, dia macam tengok tu kan, macam tengok kita orang macam kita orang buat salah, tak tahu sebab apa. Masa peristiwa di hotel pula, masa nak parking tak ada apa-apa.
sebenarnya dah terjadi sesuatu tapi aku dah tak ingat. So bila tak ingat tak payahlah cerita kan. Nanti kan jadi macam mereka-reka cerita pula. Jadi aku teruskan ke lobby. Cerita kat lobby. Okay, masa kat lobby tu kakak aku yang settlekan check in. And then dia lah yang saingkan semua. Dia yang berurusan dengan orang reception tu. Lepas dapat kunci, reception tu memang ramah sangat-sangat. And adalah, aku tak silap aku tanya hotel tu ada tak orang lain duduk. Dia kata ramai je duduk. Padahal waktu tu weekdays rasanya, tak silap aku. Okay, lepas tu bila dapat kunci, aku, abang aku, kakak aku naik. Kita orang duduk satu bilik kan. Jadi bilik tu ada 2 katil. Aku dengan kakak aku tidur satu katil, abang aku tidur satu katil. Sampai je letak-letak barang apa semua. Abang aku ni macam biasalah, karakter dia macam bukan abang kita orang. Sebab dia macam pelik, dia macam dia tak ramah, dia macam tak larat. Buat lawak bodoh pun dia tak gelak. Selalunya buat lawak bodoh dia gelak. Tapi dia tak lawak macam tu lah. Dia macam melemah. So aku ni terus nak pergi mandi. Masa aku nak pergi mandi tu, dia toilet tu dia macam ada bathtub tau. Bathtub dia macam pelik sikit, naik sikit turun sikit, lebih kurang macam tu kan. Tapi aku tak mandi yang orang kata nak rendam dalam bathtub tau. Aku cuma macam duduk dalam bathtub tu, and aku just jiran air macam tu kan. Tengah-tengah aku macam gitu, dekat bahagian tepi dia tu ada jamban tu flash sendiri. Aku pun macam tengok lah. Aku rasa macam takut dia punya tempat tu rosak ke, memang dah loose asyik tertekan ke. Tapi aku tak ada, sebab bila aku try guna, and bila aku klik macam tu kan, bila aku tekan benda tu, dia memang ketat. Maksudnya dia bukan longgar. Dan kenapa tiba-tiba dia flash tu, tak tahu, mungkin ada masalah ke air ke. So macam kita cuba positif kan. Sebab benda-benda macam tu pun kadang-kadang logik juga kalau dia rosak dan air tiba-tiba keluar. Masa tu akhirnya aku rasa macam tak ada apa-apa. Settle dah mandi apa semua, aku pun baring kat atas katil. Borak lah, aku cuba borak dengan kakak aku, dengan abang aku macam tu. Abang aku macam biasa je, dia macam tak bermaya kan, tak ada mood macam tu. Lepas tu peristiwa tak ada apa-apa lagi sehingga malam tu, bila kita dah try nak tidur, semua dah tidur. Kakak aku dah tidur sebab kakak aku yang drive, dia memang penat. Abang aku ni tertidur. Tapi aku ni mula-mula pandang macam ni, aku tidur dengan kakak aku kan. So aku tidur kat sini, kakak aku tidur belah sini. So menghadap sana. Abang aku katil dia betul-betul kat belah aku ni, tapi belah sini lah. So aku tak pandang dekat abang aku. Jadi aku pun tidur pandang kakak aku. Entah macam mana pukul berapa aku tak ingat. Malam tu aku terjaga. Lepas tu aku pandang lah kat belah abang aku tu. Kau tahu abang aku tengah buat apa? Abang aku betul-betul pandang ke belah aku kan, macam ni lah. Dia macam tu. Lepas tu macam aku pelik lah, macam Along tak boleh tidur ke? Lepas tu dia senyap je. Dia memang macam tu je. Aku memang, tapi masa tu aku macam seram gila. Sebab muka abang aku tu macam pelik. And aku terus kali ke tempat lain. Sebab aku rasa macam tu bukan abang aku, faham tak? Tapi itu abang aku. Susah aku nak jelaskan macam mana. Dia macam something wrong lah, yang membuatkan aku rasa macam tak selesa dengan abang aku. So tidur, lepas tu aku tak tahu macam mana. Tidur, esok pagi tu aku sajalah borak. Aku tanya kat abang aku, semalam tak tidur ke? Dia cakap dia tidur je. Lepas tu aku balik, macam ada terjaga ke? Sebab aku cakap aku nampak yang dia buat macam tu. Lepas tu dia cakap dia memang tidur. And muka dia serius. Maknanya dia tak tipu, memang dia tidur. Bukan diri lah maksudnya malam tu kan. Aku terus tak sedar hati. Aku rasa macam dia tak sihat ni macam ada kaitan lebih kurang macam tu. Pagi tu masa nak mandi, aku sajalah try guna dekat toilet yang tiba-tiba semalam terflash tu kan. Lepas tu sama juga, air dia memang ketat. Lepas tu masa aku dengan mama mandi tu, aku terdengar macam bunyi benda patah tau. Bunyi macam macam tu. Memang macam orang patah ke sesuatu benda. Lepas tu aku macam tak selesa. Aku try pandang kiri kanan, tak ada apa-apa. Rupa-rupanya benda tu ada dekat atas shilling, tahu tak? Dia bukanlah macam bercangkung ke apa. Cuma dia macam melekat. Lepas tu tangan dia macam terjatuh macam ni tau. Macam tu lah lebih kurang. Aku pun terkejut. Saya temani aku terus keluar. Jadi tak adalah aku apa-apa, sebabnya kita datang tempat dia. Mungkin tempat tu dia, bilik tu jarang orang duduk. Dia dah memang bertumpang kat situ. So keluar, settle semua, kita orang pun check out, pergi breakfast macam biasa. Kita orang plan nak pergi museum. Okay, tapi kita orang tak sempat pergi museum banyak-banyak pun. Kita orang just pergi kat food museum, tak silap aku, yang replika makanan besar-besar tu kan. Jadi kita orang pergi situ untuk macam nak happykan juga abang aku lah, lebih kurang macam tu. Dekat sana ya, macam tak ada apa-apa tau. Sebab kat situ ramai je, macam ada je orang lain yang tengah melawat museum tu. And tempat tu kan memang macam terbuka, hanya ada replika makanan. Dia tak ada apa-apa sudut. Cuma kalau korang nak tahu kat tempat ni, aku bukanlah nak kata ataupun nak takut-takutkan korang nak kata tempat yang aku pergi ni hantu ke apa ke. Tak ada pun. Mungkin masa tu mata aku je nampak macam tu. Wallahualam. Yang pasti masa aku sampai dekat satu bowl yang ada laksa ke apa benda entah masa tu, dekat dalam bahagian laksa yang dia orang buat tu kan,
aku nampak macam ada ikan tau. Macam lebih kurang ada ikan yang bergerak. Dia macam tu dekat dalam tu. So bila kita macam ni kan, macam apa mata aku macam ni kan. Aku pun macam tengok balik, ada. Tapi ikan dia tu sangat-sangat pelik. Di mana ikan dia tu bentuk biasa macam ikan, tapi mulut dia macam ikan biasa. Bukan ikan-ikan yang spesies yang ganas-ganas, tetapi gigi dan mulut depan dia tu macam ikan Jaws. Macam pelik lah. Pandangan mata aku tu macam pelik. Lepas tu bila aku macam kedip mata sekali pun, aku nampak lagi dia. So bila aku dah macam lap mata aku, sebab aku macam kalau boleh aku tak naklah berimajinasi ke atau sebaliknya ke. Sebab benda-benda macam tu bagi aku kadang-kadang aku keliru. Kalau macam benda-benda yang nampak makhluk yang jelmaan berupa-rupa ni dah biasa nampak. Jadi yang jenis ikan yang jenis macam tu, aku jadi macam pelik. Adakah laksa tu dari bawah dia ada aquarium ke? Aku dah macam tu tau. So bila aku dah lap mata aku tu, tengok balik semula, dia tak ada. Jadi maknanya mata aku je lah yang nampak jelmaan tu. Mungkin benda makhluk tu, jin yang menyerupai tu menjelma sebagai ikan yang nak menakutkan aku, bagi aku terkejut. Mungkin lebih kurang macam tu lah, wallahualam. So kita orang pun pergi masuk jalan semua. Kalau korang pernah pergi dekat Museum Food ni, korang mesti tahu keadaan dia, kat mana yang korang nak pernah pergi, kat apa semua. Jadi ada satu tempat tu yang di mana dia buat tempat tu seolah-olah macam makanan yang dah basi, yang dah lama, tak tahu macam mana lah. Tapi nice lah tempat dia. So kakak aku nak bergambar dekat situ. Masa aku nak ambil gambar kakak aku tu, okay, dekat kamera ni, okay, aku masa betul-betul aku tengok, maknanya aku tengok berdasarkan kat handphone lah kan. Aku tengok kakak aku ni kat dalam handphone. Okay, lepas tu aku tengok dia dekat depan. Masa aku tengok ke depan tu, kakak aku ni macam menggambar, dia duduk macam ni kot, tak silap aku. Waktu kejadian tu lah, dia duduk macam ni. Lepas tu aku tu tengok kat atas tu, betul-betul dekat belakang kakak aku, macam ni kakak aku kan, belakang dia dekat betul-betul atas kepala dia ni, ada macam satu rupa orang tua, macam perempuan tua yang duduk belakang dia ni, macam tu juga. Atau macam mengajuk dia punya rupa tu. Betul aku macam, oh akbar. Tengok dah tak, dia dah hilang. Maknanya jemaah tu datang sekejap lah, macam tu lebih kurang. So kat situ pun ada juga. Walaupun masa kejadian nak ambil gambar tu, ada beberapa orang jugalah yang kat area situ, and bukanlah tempat yang sunyi. Lepas tu pergi kat satu sudut, tahu tak, dekat bahagian yang dibuat replika buah-buahan yang ada bentuk durian, manggis, semua tu kan. Kat situ pun kita orang bergambar. Tapi yang peliknya, masa sebelum nak bergambar tu, ada satu bentuk buah replika durian ni, dia ada macam orang, bukan nak kata budak kecil tau, dia macam ada satu makhluk yang bentuk dia macam kucing, tapi dia bukan kucing, tapi dia ada ekor, dia berbulu. Tapi dia macam manusia. Kau faham apa yang aku sampaikan? Dia macam kucing, ada telinga betul-betul macam kucing. Boleh imagine tak, kucing, ekor, tapi belah depan dia ni manusia. Dia lebih kurang macam tu lah yang aku nampak. Lepas tu aku macam terkejut. Lepas tu aku pun macam tengok lagi sekali. Bila macam aku terkejut kan, aku macam Allahu Akbar, aku macam tu. Lepas tu bila aku tengok lagi sekali, hilang. Dia dah tak ada. So kita pun bergambar dekat situ. And bila ambil gambar pun, alhamdulillah dia tidak termasuk dalam gambar. So kat sini aku sebab sikit aku nak explain berkaitan dengan ambil gambar ni. Tak semua gambar makhluk tu boleh masuk dalam gambar. Kadang-kadang dia jelma memang dia nak bagi korang nampak. Kadang-kadang dia tak tertangkap pun dalam gambar. So kat sini pun ada perbezaan untuk kefahaman korang. Bukanlah semestinya dia ada di situ, korang ambil gambar, dia masuk dalam gambar. Tak Walau bagaimanapun, pegang pada yang satu, kalau tidak diizinkan untuk dia masuk dalam tu, tidak akan adalah. So apa-apa pun dengan izin Allah. Lebih kurang macam tu lah. Okay, berbalik pada cerita tadi. Lepas kita dah bergambar dekat bahagian sudut buah-buahan tu, kita pula pergi dekat satu bahagian sudut di mana tempat makanan yang ada emas. Makanan orang kaya ke kawasan apa tak. Jadi itulah dia gambarnya. Aku bergambar dengan kakak aku, abang aku semua. Sebelum nak bergambar tu, aku masuk. Waktu tu ruang tu kosong tau, tak ada orang. Aku ada nampak satu kelibat yang warna macam hitam, besar, tinggi, laju sangat-sangat. Masa dia lari tu, bukan dia lari lah, dia lalu depan aku tu. Lepas tu aku macam tak nak ambil gambar kat situ. Tapi sebabkan abang aku ke kakak aku nak juga masuk kat situ, so kita orang pun masuk lah, dan adalah hasil gambar tu. Ada lagi satu sudut. Sudut ni dia buat macam replika manusia yang duduk berjangkung macam makan. Tak tahu itu sudut macam dia ceritakan tentang orang susah ke, makanan dulu-dulu ke, macam mana tak pasti, ke orang yang kurang zat makan ke, macam mana aku tak ingat. Tapi yang ada satu part tu ada replika dia buat macam manusia tengah berjangkung duduk macam tu lah lebih kurang. Dekat situ kan dia duduk seorang. Sebenarnya apa yang aku nampak, dia ada lagi beberapa budak kecil dekat depan dia tu. Tapi bila macam nak lalu tu dah nampak kan, aku pun patah balik lah. Tunggu kakak aku dengan abang aku jalan lagi sekali.
dah tak ada dah budak-budak yang lain tu. So kisah dekat museum tu gangguan-gangguan seperti itu je lah. Dia tak adalah sampai mengusik kau, sampai kau rasa ketakutan ke apa. Dia hanya jelma dan mungkin dia hanya lalu-lalang dan mungkin itu tempat singgahan dia ke, wallahualam. Lepas settle pergi museum, kita orang singgah kat satu kedai untuk beli jeruk-jeruk, lebih kurang macam tu. Aku tak nak mention kedai kat mana. Masa nak beli kat situ pun ada yang tak kena, di mana di dalam kedai tu aku nampak something yang tidak best. Aku tak nak cerita detail tau, sebab aku tak nak macam seolah-olah aku tak nak bila aku cerita macam ni membuatkan korang fikir aku ni nak rosakkan perniagaan orang ke atau sebaliknya ke apa ke. Cuma yang aku mampu cakap kalau kedai-kedai ni macam ni je lah, simple. Okay, pergi mana-mana baca doa. Okay, kalau boleh baca doa lindung diri, semoga kita terhindar daripada perkara-perkara yang tidak baik. So aku harap korang faham apa yang aku maksudkan, sebab aku memang tak nak ada kaitan di mana macam bila korang tengok, dengar cerita aku ni, korang rasa macam tempat tu macam ni, tempat tu macam ni. Sebab aku cerita based on apa yang aku nampak dan pengalaman aku. Jadi kalau orang yang tak nampak, hanya kerana cerita aku membuatkan korang terfikir-fikir benda macam tu pun dah jadi lain pula. Dan tidaklah semua cerita aku yang berkaitan dengan kedai makan ni bermakna kalau ada something wrong tu, okay tuan dia membela, dia ni ada ini, dia ni ada ini. Tidak korang kena faham satu statement, benda ni di mana-mana ada sahaja. Okay, cuma kita sebagai hamba dia, kita kena sentiasa amalkan doa-doa yang ada dalam Al-Quran tu untuk hindar daripada perkara-perkara yang tidak baik. Even kalau kedai tu pun ada benda yang macam orang kata makanan korang ada something yang kalau orang yang boleh nampak, dia akan nampak something yang tak best lah. Ada jemaah yang cuba-cuba nak ni ke makanan korang pun, tapi kalau korang tak nampak pun still korang makan kan. Jadi maknanya benda tu tak ada isu, melainkan dia akan jadi yang tak best bila mana kau makan, kau lupa baca doa macam tu. Jadi apa yang aku sampaikan ni serba sedikit. Aku nak macam bila korang dengar ni, maknanya bukanlah walaupun kedai tu 5 star pun, cantik gila, bersih pun, korang macam leka. So kena sentiasa ingat dari segi macam mana, kena sentiasa baca doa lah. Di mana-mana je kita kena mulakan dengan doa. Okay, lepas settle beli barang, kita orang nak singgah satu tempat tu. Aku tak ingat kakak aku nak beli benda apa entah. Parking dia dekat macam dekat dalam bangunan tau. Kira macam ada tempat parking kereta lah, lebih kurang kan. So masa parking tu dah settle beli ke ataupun sebelum tu aku tak ingat. Yang pasti ada satu tandas dan aku dengan kakak aku pergi tandas tu. Masa nak pergi tandas tu, tandas dia taklah berapa lawa, taklah berapa buruk, ada je cermin. Okay, lepas tu kakak aku masuk dulu, aku duduk jaga kat luar. Masa aku jaga kat luar tu, aku terdengar satu bunyi yang macam macam tu tau. Lepas tu aku dah macam tak sedar hati, tapi aku macam biar dulu. Aku rasa macam mungkin ada bunyi kat luar ke apa ke. Lepas tu macam ada angin tau, angin yang agak lebih kurang busuk jugalah kan lalu. Lepas tu aku pun macam husnuzon lagi, mungkin sampah ke apa ke ataupun bau toilet tu sendiri. Lepas tu bunyi tu makin kuat macam tu. Dia macam marah ke apa ke, aku tak tahu. Aku pun macam cuba macam pandang bawah. Lepas tu aku keluar, aku tunggu kakak aku kat dalam toilet lagi tau. Aku keluar sikit, aku pun baca doa. Lepas tu tak ada berapa minit, kakak aku panggil. Dia panggil nama aku lah. Lepas tu aku pun masuk lah balik kat toilet tu. Bila aku masuk balik, rupanya aku nampak dekat ujung kan, dia macam ni ada sinki. Lepas tu toilet ada 2 tau. Kat ujung yang daripada pintu ujung ni, ada satu jemaah tu, dia bentuk macam dia duduk bercangkung macam tu. Lepas tu mulut dia macam ni. Maknanya bunyi tu datang daripada dia. Sebab bila dia macam ni kan, tapi dia tak pandang aku tau. Cuma dia duduk kat situ je lah. Apa yang aku nampak, badan dia nampak macam berminyak. Lepas tu dia tak ada hidung tau. Dia tak ada hidung tapi badan dia berminyak. Kuku dia pun aku tak perasan. Aku memang dah tak ingat dah peristiwa tu, sebab aku pandang sekali limpah je. Aku memang tak tengok dia detail. Yang pasti yang aku tahu dan aku ingat, muka dia macam ni. Lepas tu dia mengeluarkan bunyi dan muka dia penuh dengan badan dia macam nampak melekit-lekit, macam kilat-kilat minyak, lebih kurang macam tu lah. Tapi aku taklah kata dia tu orang minyak. Tak tahu, yang pasti jemaah yang menyerupai seperti itulah. Kemudian kami on the way balik. Masa on the way balik tu macam tak ada apa-apa benda pelik pun. Biasa dekat tepi kiri kanan dalam kereta tu biasa, sebab aku pernah cerita perjalanan dalam kereta kan sebelum ni. Jadi kejadian yang lebih kurang macam tu je terjadi, yang di mana tidaklah membawakan kepada ketakutan ataupun membawakan terfikir-fikir dan pelik ke apa ke. So peristiwa untuk pergi Penang tu memang itu sahaja yang terjadi. Dan bila balik ke rumah pula, kan abang aku tak berapa sihat kan.
Dia jadi macam pelik bila mana macam abang aku duduk dalam bilik malam-malam je kan. Bila aku tengok muka dia dekat dalam bilik tu kan, dia jadi macam seram. Lepas tu lah ayah aku, mak aku macam cubalah do something kan, baca doa kat dia apa semua, buat air ruqyah, macam ada orang ambil air ruqyah apa semua. Lepas tu abang aku pun mengaji. Dia macam dia lawan sendiri. Maknanya dia tak tahu, kita tak boleh nak tuduh dia kena apa. Yang pasti lepas pada peristiwa tu pergi hospital tak ada apa, sebab doktor tak dapat detek sakit apa, and then dia tak dapat ubat apa-apa, macam dapat ubat macam sakit-sakit biasa je. Balik tu mau tu minum air ruqyah, lepas tu mengaji. Kena sentiasa mengaji kan, solat tak tinggal apa semua. Alhamdulillah abang aku baik dengan macam tu je. Jadi sepanjang perjalanan tu aku tak tahulah yang daripada awal makcik yang baju hitam tu semua tu adalah kaitan ke, ataupun itu semua hanyalah permainan jin-jin yang nak menyesatkan ke kan. Aku tak tahu, mungkin juga tak ada kena-mengena, cuma sebab mata aku nampak keadaan tu dengan normalnya jadi macam tu. Aku pun tak tahu, wallahualam. Okay guys, itu sahaja cerita aku di Penang. Memang agak ringkas sebab kita orang perjalanan hanya sehari dan peristiwa yang berlaku tu pun agak tidak menyeramkan, tapi still ada peristiwa-peristiwa dan pengalaman yang aku tak, sikit sebanyak aku tak boleh lupakan lah, dan aku ingat kejadian tu, so aku share dekat sini. Tapi untuk video yang akan datang still dalam tajuk yang sama, travel, okay, di tempat lain juga aku akan post, cuma pengalamannya berbeza lah. Sekiranya ada terkasar bahasa, tersalah bicara, tersentuh sensitiviti mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk-buruk itu datang daripada diri aku dan kelemahan kesilapan diri aku sendiri. Aku minta maaf, okay? Sebab memandangkan time pun dah lewat, aku nak tidur. Aku akan continue cerita di video yang akan datang. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.